اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Bapak, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali minta maaf terlewat ada pihak kata pukul 10.15. Batu dia mau telefon saat ini kata pukul 11.15. Silap masa. Alhamdulillah. Lama sangat kita pada sengai di antara kali dulu dengan kali yang kedua ni. Waktu kita kadang-kadang terlupa mi dah. Kata dulu kita kecik hab nama, tajuk apa. Walaupun demikian, kali pertama dulu pihak lojnah yang mengajar majlis ilmi kita di masjid ni tak ada buat keputusan kata pelajar tauhid ni kita nak nak mengajar kita apa, makna kita nak tupu atas kita apa. Dan kebetulan lepas pada tu pihak lojnah telah bermusyawarah dan putus saya kata kita nak pegang kitab Al-Iman, rukun, hakikat dan pembatalannya. Jadi putus saya lojnah tu nak pakai kitab Al-Iman. Kitab ni pada asalnya dikarya oleh seorang doktor ulama Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu Dr. Muhammad Naim Yasin dalam bahasa Arab, dan diterjemahkan oleh kepada bahasa Melayu tulisan Jawi ni oleh Ustaz Abdul Rahman Abdullah, Ustaz Amir Kesik Bana, pensyarah di Mahawiyah Kelana Karim Petani. Ni hak diterjemah bahasa Jawi kita lah, bahasa mudah kita baca dan mudah kita faham. Dan kitab ni boleh kita cari beli di kedai kitab, semua ada jual. Dan kitab ni sebenarnya terjemah dalam bahasa Melayu ni banyak juga lah. Bahasa Melayu tulisan Jawi Ustaz Meh, dan dalam bahasa Malaysia, bahasa Indonesia ada terjemah semua. Jadi oleh kerana pihak lojnah tengok kata kitab ni comel, lebih-lebih lagi nak bercara hal yang bersangkut paut dengan tauhid, bersangkut paut dengan iman ni, kitab ni dia kupah molek. Lalu telah pihak lojnah kata kita nak pakai kitab ni sebagai asas dalam pengajian kita ni. Itu dia. Jadi kalau siapa dia berasa nak pada ada ke, kita patut belilah. Ada di tangi. Walaupun dalam kita nak muzakarah ni, kita kadang-kadang kita akan seli benda-benda yang sakut paut dengan kitab ni, tapi daripada luar maudhu' sikit-sikit yang ada hubungnya dengan tajuk dalam kitab ni. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, mesti mana kita maklum bahawa belajar tentang tauhid ni, tentang i'tiqad ni adalah sangat-sangat penting. Lebih penting daripada kita belajar hal lain-lain. Dan belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu i'tiqad ni adalah merupakan asas umi tunye kepada semua ilmu-ilmu yang kita nak belajar dalam agama ni. Oleh sebab itulah ulama-ulama kita kata bahawa awaluddin ma'rifatullah. Awal bagi agama Islam ni ialah kenal Allah Ta'ala dulu. Itu mula-mula sekali yang ditutup daripada orang mukallaf, kena tahu, kena belajar, wi reti, wi faham
ialah kena Allah Subhanahu taala, zat yang kita duk sembah, yang kita duduk taat, yang kita duduk patuh dia tu kena dulu. Sebab kalau tak kena, tak sepenuh kepatuhan kita, ibadat kita, taat kita, ia tak sepenuh. Tak masuk, tak menjerat, tak bersera molek kalau tak kena tuai, tak kena benar ataupun tak kena zat yang kita nak sembah, yang kita doa taat. Atas sebab itulah ulama kata awaluddin ma'rifatullah. Wajib mula-mula sekali yang kita kena ajar, yang kita kena belajar ialah ilmu yang sakut paut dengan kena Allah Taala, ilmu tauhid, ilmu i'tiqad, ilmu akidah. Oleh yang demikian, sebanyak mana amalan, sebanyak mana benda taat yang kita buat kerana Allah Taala, tak sempurna, tak diterima kalaulah kita tak wujud tauhid ini dulu. Nah, sebab itulah ulama kata asas kepada agama ni ialah kena tauhid. Nah. Dan tauhid yang kita nak belajar ni iaitu tauhid ni kalau kita nak beri takrif, kita nak buat di paras nak ni'yam, nak buat ta'arif dia apa tauhid ni. Dia tauhid ni makna bahasa Arab. Bahasa Melayu kita mudah-mudah kata kita nak mengasarkan Allah Taala tu. Nak we kita yakin kata satu kepada Allah Taala. Satu dari segi apa dia? Ulama bagi sini kata tiga hak kita kena mengasarkan Allah Taala dalam bab tauhid ni. Satu dari segi rububiyah. Dari segi rububiyah ni bahasa Melayu kata di segi kekuasaan Allah Taala dalam menjadi, mengawal, membela pera tu. Maksud apa dia? Maksudnya kita kena tauhid dalam rububiyah ni, iaitu kita kena yakin kata ia menjadikan alam ni semua ni, termasuk kita manusia dan benda-benda yang kita nampak tengok ni, ialah hak menjadi tu Allah satu saja. Tak ada orang lain yang nak masuk campur. Kena satu sungguh sini. Yang menjadi hanya Allah satu. Lepas tu yang duduk mengawal ni, duduk borehan benar hak yang jadi ni atas dunia ni, duduk dulai dia, duduk bercara ke dia ni, Allah Taala satu juga. Cara lah mana? Kalau jenis biasanya benda hidup ni, cara we hidup tu. Kalau manusia, we rezeki, we makan, we sehat, we sakit. Semua keadaan yang duk berlaku di atas makhluk ni ialah ia panggil kata hak Allah Taala tadbir. Semua tu Allah Taala tadbir. Mula daripada langit, bumi, bulan, bintang duk berjalan, duk bertukar hari, duk tubik, cerah, gelap, panas, sejuk. Berlaku itu, berlaku ini, semua tu adalah tadbir Allah Taala berlaku. Allah Taala buat. Ini kita kena yakin bahawa yang membuat benda ni tauhid hanya Allah saja. Yakin. Nah, orang dakwah dok kata Allah yang menghidup, yang memati. Kuasa Allah Taala satu. We sakit, we demam, we sembuh, we sia. We rezeki banyak sikit. Hari ni we rezeki isak potong rezeki. Allah bukan benda-benda makhluk lain. Hak ni tauhid ni, tauhid rububiyah ni, nak percaya di situ pun bukan mudah juga dah. Nah, tapi walau macam mana pun tauhid ni
Kalau sekadar balas tu percaya kata Allah Ta'ala yang membuat semua, yang tadbir semua, duduk amnuikan, duduk cara semua ni Allah. Apabila kita percaya yakin dah kata yang duk buat hak ni ya Allah, Allah orang lain tak kuasa, makhluk lain tak kuasa. Daripada situlah kita tahu bahawa yang paling berkuasa ialah Allah. Apabila kita tahu kata dia yang paling berkuasa, yang ada amanat sungsut, maka apabila kita nak minta, bila kita nak minta, kita tahu dah kata orang duk kamduk rezeki tu Allah Ta'ala, Allah yang tak ada. Bukan harta kita, bukan usaha kita, bukan kepandaian, kebijaksanaan kita. Bukan benda tu, maka apabila kita nak minta rezeki, kita nak minta siapa? Kena minta kepada Allah. Apabila kita tahu yang duk kamnuk kata wis sakit, wis kerja, wis apa semua tu Allah, maka bila kita nak minta wis sembuh, nak minta penyakit tu jangan kena kita tak akan lagi minta dari orang lain, minta dari Allah, sebab kita tahu dia yang ada kuasa. Sebab tu amat salah di segi otak, di segi aklan tu. Ulama kata salah di segi akal tu tak terima. Sama salah kalau kita duduk minta pertolongan daripada lain daripada Allah Ta'ala. Makna kita duduk minta bukan tempat lubang dia ada benar. Kita nak ke air, tahu dah kata air tu mari ke lubang paik. Kita tak pergi buka pahat, kita minta ke lain. Kita goh kat dinding. Tak tumpah. Tahu dah kata air duduk dalam pahat, kita kena pergi buka kok pahat itu baru tumpah air. Maka balas tu juga kalau kita tahu kata yang menjadi yang duk kamnuk semua ni Allah, wi rezeki Allah, wi sakit pun Allah, wi sembuh pun dia juga. Maka kalau kita tak minta, nak wi semua kita minta benda lain kepada benda lain. Supaya orang-orang kafir kan temu kubur yang berasa kamak gi minta. Mintalah wi anakku sembuh, mintalah wi anakku wi cerah perut, ngaji mudah. Zaman-zaman dulu kita baca dengar. Kau masuk umur ngaji pondok umur belas tahun dulu. Satu hari itu bukan tok baba, tapi tok kepala telok oleh pondok. Dia hajak pergi anak murid dia. Sewa kereta pergi ke kubur datuk. Kita pun tahu datuk biasa jinjak tanah datuk kau berlaku apa dia ribut talpah. Gi kubur tok panjang ya panggil. Gi apa tu? Gi minta wi cerah perut, ngaji mudah. Kenapa? Karena kita tak yakin, tak ada tauhid ni tak mari dalam hati, mari dak perasa kata bila nama pelak-pelak tu benda ni boleh tolong. Akidah balah tu ya panggil itu nama dia syirik. Mana syirik-syirik ni duk berkongsi. Kita yakin kongsi benda makhluk dengan Allah Ta'ala dalam benda tu. Duk berasa kata Allah boleh sembuh, Allah boleh cerah perut, Allah boleh mudah tu, Allah boleh mudah ni, dan berasa orang lain boleh juga. Itu nama dia syirik. Ulama kata kalau kita bagi benda ni kepada lain pada Allah Ta'ala, walaupun 1% kita bagi, 99% Allah, 1% kepada lain pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak terima habis. Itulah Allah Ta'ala katalah di kursi, ana aghnal asyuraka. Aku terkaya, aku tak perlu pada orang-orang nak berkongsi dengan aku. Allah Ta'ala kata. Sebab tu ni bucu ni kita payah kata penting kita kena jelas molek kata kita ni ya ke kata kita ni tauhid rububiyah ni kita betul-betul Allah Ta'ala say. Nah, ini kata kita penting. Jadi tauhid yang pertama nama sebut iaitu tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah ni orang-orang musyrik Mekah dia pegang ni tauhid ni.
Dia pegang kata yang menjadi laut dunia ini semua Allah, yang menjadikan dia manusia pun Allah, yang menjadikan makhluk. Kafir Mekah lah, musyrikin Mekah masa Nabi itu, dia pegang dengan tauhid ni, dia tak ada kufur dengan tauhid ni. Sebab itulah Allah SWT kisahkan, sebut beritahu dalam Quran kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, kalau tanya pok-pok kafir musyrikin tu, siapa yang menjadikan dia tu? Dia akan jawab kata Allah. Tapi apa yang kita semua berhala 300 mereka di sekeliling Kaabah? Dia kata liyuqarribuna ila Allah. Untuk nak jadi orang tengah. Kita ya kata kawan tak ada kata demo tu boleh buat. Tapi semua apa minta apa dia? Karena liyuqarribuna ila Allah, untuk nak jadi orang tengah. Dan misal kata kita nak pergi jumpa raja tak padai, kita jumpa orang tengah. Cari puas, cari konklang. Allah Subhanahu wa taala dia tidak perlu pada orang kelang. Tak ada. Sebab tu Allah Ta'ala kata, Ud'uni astajib lakum. Meminta ke aku ni. Dia tak ada suruh minta orang ke tengah. Astajib lakum, aku nak beri. Nah, kita silap situ, duk kira Tuhan ni sebagai makhluk. Tuhan ni duk banding dengan raja. Apabila kita duk banding dengan raja tu, raja tak boleh masuk, raja kena masuk ke tengah. Nah, kita duk hormat ke Allah Ta'ala ni suat sebagai raja, suat sebagai makhluk. Nah, Allah Ta'ala buka. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasih sekalian, itu dia tauhid yang pertama kita rakan-rakannya. Nama ulama meletak nama tauhid rububiyah. Mengasahkan Allah Ta'ala dari sudut kejadian yang kuasa menjadi, kuasa membela, kuasa bercara, kuasa tadbir, kuasa itu dipanggil rububiyah. Dan apabila kalau kita tu yakin pada rububiyah sungguh, maka tauhid yang kedua kita mesti dah tak ada lagi, iaitu dipanggil tauhid uluhiyah. Kena mengasahkan Allah Ta'ala dari sudut penyembahan. Nak sembah apabila kita tahu kata orang yang berkuasa menjadi semua, duk belah semua ni Allah, maka tak patut kita nak sembah lain pada Allah Ta'ala. Mesti kita kena wajib, kita kena kita semua hening je. Kerana tabiat orang nak sembah, tabiat orang nak patuh, tabiat orang nak turut ni, yang nak turut hak fitrahnya hak lebih. Sebab tu kita lah kapung supaya kalau kita nak pilih hak sungguh, tapi fitrah sungguh jangan biasa kena duit. Bapak nak pilih tak nebel, dia tak boleh hati. Oh ni apa tu dia tak nebel. Siapa tu hak kita kuasa, apa kita kuasa dia tu mikam sama sungsut dalam kampung kita. Dia ada kebolehan sungsut dalam kampung kita. Dia ada sifat kepimpinan tinggi sungsut dalam kampung kita. Orang ni yang hati kita tu cenderung nak pergi pilih dia. Karena dia paling tinggi sekali. Itu fitrah manusia malah tu. Tapi walaupun fitrah manusia malah tu, kalau ada dalam mahgu, mayu duit, membayar ni, hari kita giwek kau ni perak tinggal hak fitrah. Balah tu juga kita dengan Allah Ta'ala ni hak sungguh-sungguhnya fitrah kita tu nak semua siapa, nak taat siapa, nak sujud siapa, Allah. Sebab kita tahu kata Allah yang membuat benda ni, Allah yang kuasa benda ni. Tak ada orang nak pergi minta tolong hak lemah. Misalnya kita kata lah kapun ni tak debel hak apa dia, orang hak debel, orang yang ada kuasa tak debel. Dengan apa, dengan cawak, dengan apa dia, dengan sedadu. Lepas tu apabila anak kita masuk kot, kita pergi minta kepada haram untuk nyapu sekolah ni, ayah tak boleh jadi. Hati kita tak terima lah tu. Dah anak dia mau masuk kot ya. Lepas tu pergi minta tolong haram. Dah hati tak pergi. Hati mula cari tak nebel. Cari tak nebel tu. Kita nak minta tolong, nak minta orang yang ada nampak kata ya ada kuasa. Kalau lah kapung tu bukan tak nebel, orang hak nebel, hak apa ngapa, kita cari orang tu.
Tak nempel tak cari lagi sebab hati dia rasa tak nempel. Alih apa? Maka hati kita sungguh balatu juga apabila kita tahu kata Allah Ta'ala hak ada kuasa di tangan dia. Maka bila kita sakit, susah, bila kita sutuk kena kita minta Allah Ta'ala. Itu makna uluhiyah. Sebab tauhid uluhiyah ni ada setengah ulama menamakan dia tauhid al-ibadah. Tauhid penyembah. Kena mengsatukan Allah, hanya Allah dalam penyembah kita tu. Tak boleh nak disembah Allah Ta'ala 99% setengah sembah lain pada Allah Ta'ala setengah persen, tak boleh. Saya tak terima. Kena 100%. Waktu kalau kita tak kahwin semaya ni ya kerana Allah Ta'ala 95 waktu kerana tak ime ke kerana tu malu kau ni 5%. Saya kata ana aghnal aghniya aghnal asyuraka. Aku tak sem. Karena membuat ni untuk orang tu mungkin nama tu aku tak ambuh. Saya aku tak sem, kasih tak sem. Ya perangai orang glebel ni tak ambuh kasih. Teringat tak kita kali kita perhati orang ada kuasa lah kampus balah. Dia tahu dah kata dia debel, lepas tu dia mau bersusah cari waktu cari ni balas akhir kali mencari dia. Lepas dia tahu. Tak tulang. Ada. Cari dia mana? Nah, kata bunyi cari dia mana? Ah tu. Itu manusia ya berasa. Nah, orang ada kuasa lah kapal, dia mau buat belakang dia. Dia ambil buat orang dulu atau pergi cari dia mula dulu. Bok kepit ada orang lana, klik masih cari dia. Dia tahu benda tu, tak tahu lah. Dia share di situ dia cari. Ada pandang cari dia menung lah. Lima pandang. Itu baru manusia. Bagaimana Allah SWT yang paling kuasa. Kita gidak cari dia buat kita, dia duk belor kita, dia duk cara kita, Nata bas sakit cari orang lain Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala maknanya ya kan Tuhan tak serupa kita. Kalau manusia mungkin. Sebab tu tauhid rububiyah ni apa ada tauhid uluhiyah, tauhid ibadat ni. Hak ni hak nombor satu, hak ni hak syarat sunat. Dan hak ni lah tepat buku orang kafir, orang musyrik Mekah jadi kafir ni buku tauhid ni. Dia boleh terima kalau Nabi Muhammad ayat kata yang membuat dunia ni ialah Allah, yang buat kamu ialah Allah, dia boleh terima sebab dia pun duk pegang belah tu dah. Jadi maknanya dia dengan sahabat-sahabat buku ni serupa ya. Tapi dia tak serupa buku yang kedua ni, tauhid rububiyah, uluhiyah ataupun tauhid ibadat ni, dia tak boleh terima. Bila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gila dia tak lewi semua berala 300 ni pula ekor. Dia belabur besar. Inilah dia tak boleh terima. Atau kita kena clear juga dalam kita ni. Kita ngaku Tuhan tapi bila kita minta hidup bahasa benda lain boleh tolong. Atau hak mau kata dia orang lain boleh beri bekah juga. Orang mati tak apalah dia mati orang keramat orang apa lagi lah. Tapi dia mau tu walaupun lah mana keramat balah mana hebat kita berasa pun tak usah kata orang lain, dia nak tolong dia sendiri tak boleh dah saat tu waktu dia mati tu tak boleh dah. Sah kata nak tolong orang lain. Dia kalau kena, katakanlah dia tu kena azab lah kubur. Walaupun dia tu orang yang kita agak keramat secara mana pun. Nak tolong ringi azab dia tak boleh dah. Bagaimana nak tolong kita? Sebab tu, ini kita silap ni. Banyak kita silap benda ni. Yang lepas-lepas dah lah. Kita pun tidak menyalahkan sebab kita tahu kita tok nenek kita ni orang yang pergi pada situ. Orang tok nenek kita ni orang agama Pram. Bukan agama Buza, Pram. Pram ni lebih ada Buza. Buza dia tu hanya sikit ya.
Kalau peram ni segala benda pelak yang angkat Tuhan belakang. Sebab tu saking baki tu, Rusia ni ya ada kesebut peram ya tu. Kalau pakai kayu besar ya, peram je gambar kain hijau kamera aku ni mari ke kapal. Buat apa tu ya kamak tu. Lalu pok semua. Dia tak boleh benda pelak. Ikut apa benda pelak? Pecah tu baik akak batu sana cenok tu, pusing kemarah. Tu baik akak batu. Siapa hari ni giwak tok toko besar. Orang dia kalau lalu tu semua pokok. Karena ya etika. Tanya dia hak ni Tuhan dah. Tanya siapa bawa kesian tak? Ya bukan Tuhan tu. Tapi ya hormat pasal ni. Jadi kita tak boleh tu. Kita dulu tak boleh kalau kubur tu kamar tepi-tepi kita ni tak pakai tu. Dulu lah ni tak apa, tak ada lah. Dulu kami dah semua makin gelpah itu. Ya meniak. Ku kalau boleh ni, kalau pia anak pilih tahan kepala musela ni, ya niat ku kalau tak boleh, kalau berkat tok pakai tu nak mula penuh gelpah kambing. Gelpah kambing ya berderu. Laku. Ni ambo ya hasil ke tepi rumah. Tu syirik. Syirik dalam bab ni, dalam bab uluhiyah ni. No. Jadi uluhiyah ni apa dia? Yaitu kita kena yakin kepada Allah Ta'ala, mana kena sembah, kena minta dari Allah Ta'ala. Tak boleh minta. Kalau tak ada kata, kalau bagi gelpah ya bukan gelpah. Ya minta dah. Maka kita kena ingat bahawa syaitan dah tahu semua. Syaitan dah waswah kita. Nah, maka dengan sebab itulah dasarkan pada sini segala perbuatan kita yang hati kita buat tu kerana nak buat sekat bala, kerana nak buat sekat penyakit, kerana nak hilang tu, nak hilang ni, itu semua masuklah benda syirik yang berlawan dengan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Termasuklah kalau jamin rumah kita dulu, terkecil rumah kita dulu lah deh supaya kita mudah faham. Kalau kita royak benda perbuatan orang-orang kok negeri Arab, orang kafir buat lu mungkin kita tak nampak. Dulu kita kata kalau beranak ya kena buhlah tali cacing. Amor dulu tali cacing dah ingat lagi. Umur 8 tahun tak ada lagi tali cacing. Kalau tanya adalah kita, kata tak ada. Tak ada. Bukalah kita apa tauhid. Bakurah tak ada. Tapi pakai ada buat apa kita. Buat apa buat tu? Kalau tak buat ni demi. Tu ya. Jadi hak ni boleh menyekatkan bala ni. Bala demi, bala sakit. Tali tang tak padang tali tangi bot tekok. Hai ngolkat dah kita pasang dulu budak-budak deh. Benih tak sana ni tapi kalau laki lama dah hendak ditekak ya tu lekat besar. Itu hakikat tapi masa tu orang tua kita mungkin tak tahu, kita anggap mudah-mudahan Allah Taala apung dia lah nak kan. Ya itu dia suka datu ya tahu. Tapi kita hak kita tahu dah kita buat ni hak Allah saya. Dia tu kita anggap tarat tu mewujud dah. Nah, dari pindah daripada semua berhala mari jadi orang Islam baru-baru tu. Hak tu kita anggap dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Taala apun dia mungkin tak apa. Ihsan dia mungkin apa tak boleh apa. Nah itu. Karena dia tak tahu sungguh. Tapi kita bila kita tahu dah ning hidup kaca buat ataupun dah ni hak yang ambil kira sungguh. Ini kita nak ayat kata ini betul-betul syirik yang berlawan dengan tauhid uluhiyah. Sebab yang kita buat tu kita buat bukan saja ada kita minta. Ada hubungi tali itu dengan etika kita. Sebab tu kalau siapa lagi buat masa dulu kena napa lah. Tak ada lagu. Moga sungguh. Tu. Itu nak kata kita mari yakin walaupun sikit kata ada benar kuasa lain daripada Allah Taala tu boleh wi bekah. Wi bekah dari segi wisia, wi bekah dari segi wi sakit. Ya. Ni. Itu tauhid yang kedua kita panggil tauhid uluhiyah ataupun tauhid ibadat. Hal ni kena wikmah.
Masuk dalam tauhid ini juga mana dalam ibadat kita kena Allah sa. Hak ni timbul ikhlas. Sifat kepada tauhid ini ialah ikhlasun kepada Allah. Ikhlas mana sa ke Allah Taala. Ikhlas mana suci. Mana penyembahan kita suci hanya kepada Allah Taala 100%. Peliang. Itu ikhlas. Kalau gibelah itu nama syirik. Syirik mana qasi. Qasi ni lah kira sama banyak sikit sebelah banyak sebelah qasi juga. Kalau kita tukar modal, demo 100 kita 50 panggil qasi juga. Demo 10 50 100 kita demo 90 kita 10 pun qasi juga. Nah, walaupun demo 99 kita qasi juga. Ni bersupa. Qasi dengan Allah Taala walaupun kita atas 99 cuk 99 itu Allah tapi ada sikit lain pada Allah Taala itu nama dia syirik. Lawan kepada tauhid pada uluhiyah itu syirik. Dan syirik ini ulama banding tanya satu syirik hak nampak tengok dan hak tak nampak tengok. Hak nampak tengok mudah berubat, guru boleh tegur. Adik-adik boleh pergi nasihat. Kalau syirik hak nampak. Tapi kalau syirik hak tak nampak, hak dalam otak, hak ni ulama panggil syirik khafi. Syirik tak nampak tengok, hak ni paling bahaya. Gapo dia? Kita dah tekoklah hati dak pasal kata benar tu, benar ni, dak wilayah pada Allah Taala tu. Kita buat ibadat kerana lain pada Allah Taala tu panggil syirik khafi. Yang pecah gi berlawan dengan tauhid uluhiyah. Sebab tu memisah pada tadi kalau kita mari semaya di masjid, kita ke kampung balik ada. Kan tu email tekan semaya jemaah. Tok gugus tekan semaya jemaah. Kadang-kadang buat pakat teh kena pakat mari semaya jemaah. Maka kita tu marilah semua jemaah ikhlas pada Allah Taala 99 so nak kita mana tengok. Ha siap. Habis kawah. Nah, habis kawah. Hak 99 pun habis jadi. Ini kita kena ingat sebab itulah si khafi ni jari orang nak lepas lah payah. Kalau kita tu tak beringat sungguh-sungguh, tak panggil apa, tak merajaah, tak kita tuan tengok hati kita, jeruhlah dulu sikit syirik khafi ni. Kalau masa kita ngaji budak-budak, pakai tok guru cerak, dah pergi semaya tu nak aku tengok atau aku mari semaya gini. Paling kurang nak kita mau puji. Ini ya ada setiap amalan kita ni setiap amalan. Nah, ya maksud ni sebab itulah kalau amalan ibadat ni sayugia aja kita kalau hati kita tak lebat waktu tengok wak kau tengok tak tengok tu molek. Ulama mari kecek buku ikhlas ni dalamnya dia kata nak jadi ikhlas sungguh tu maknanya kita buat dapat orang ngabakal orang tak ada dengan orang ada ni supo. Kita tu tak ada berubah sikit abuk. Kita buat gapo pun kita pertikam kita ni dapat orang belakang orang ada orang tak ada supo. Itu nama ikhlas. Ni tinggi sulah. Tak ada apa. Jadi demo ada demo tak ada. Ni payah. Sebab apa boleh tak berubah? Sebab dia tak ada terkesan. Orang tengok tak ada memi pun dia pada perbuatan dia tak berubah. Sebab tu ulama Pak Misal kata kalau kita semaya, kalau dapat orang masya-Allah molek berbelakang hajar tu. Molek tadi tu bergapo? Bukan kerana Allah tu. Capur. Borak belakang orang capur. Bahkan ada ulama kita kaya lagi nak cuci yang kata kalau sekira ada orang itu dapat orang awak dah takut orang kata ya awak molek, takut orang puji. Alah memang atau kita tujuh kata awak tak juh dapat orang. Bawa belakang awak juh. Tu pun dia kata tak molek lagi. Sah kata dapat orang awak molek belakang awak tak molek. Lek dapat orang awak dah takut orang tahu kata ya juruh. Nak tusuk juruh dia, nak tusuk orang ia tu berdapai orang wak tak molek kalau semaya wak gitu tak berbelakang orang maya ngatriok ngapa dapat tu. Sarap tu ulama kata masih belum jadi orang mukhlis 100%. Sebab apa? Sebab dia tak berubah apa. Sebab apa? Sebab ada pun orang tengok tu ada pun ke dia. Tak ada juga.
Ni sebab tu ibu bapa, saudara-saudara dan saudari yang dikasih sekalian, benda ni kita kena pelaki. Sebab kalau benda ni mai pan, Pak Amma kata dululah kita buat amal sebanyak mana pun, mi panha dengan kita, Allah Ta'ala nak terima. Ini sebablah kita bila belajar ni tu, kita kena wilai sikit. Kena ambil benda tu main ukur lah kita. Apakah aku ni? Sebab itulah ulama kata cara kita nak buat benda ni, nak sepak benda ni daripada setan mari duduk acuh kita, cocok kita. Bila kita nak buat apa kita teringat tak aku buat kerana apa? Kalau kita ingat kerana Allah Ta'ala, ingat tak aku buat kerana Allah Ta'ala, bukan kerana orang lain. Nak buat tu ingat aku buat kerana apa ni? Lepas tu tengah-tengah nak buat ada kadang setan pandai dia mari nak ada awal apa kita ingat molek. Di awal tu okey dia tak patah molek. Apa sampai kat tengah ya heret tu bola parit pula. Sebab tu kat tengah-tengah apa kena ingat semua aku buat kerana Allah Taala, aku buat kerana Allah Taala. Hujung pun serupa. Apabila kita buat kerana Allah Taala, bila kita sudah dah kita kau cipai, tak sadar bakit, tak sadar berayak. Di hujung pun kena ikhlas juga. Kadang-kadang le awal ikhlas molek. Bos sudah dah tu di hujung kita tak kata dengan ikhlas molek. Berayak kau orang tu. Banyak uslub lah, banyak bahasa lah kita royak kau orang ni. Kadang-kadang kita royak pesing tang om panggil. Wak mengatuk, kena mengatuk. Tajuk si malai. Jadi bahasa nak royak. Kadang-kadang wak nasihat kau orang. Kita ni orang Islam tak boleh dah kena tahajud, mai tak tahajud teruk itu kena tahajud. Jadi dia royak tu baik kata orang apa kata dia tu orang rajin tahajud. Ulama kata dia juga. Sebab tu nak ingat. Sebab itulah ulama kata kita tak boleh nak bakit-bakit pada amal yang kita buat. Ulama kata kita lupakan apa yang kita buat, seolah-olah kita tak ada buat sekali. Nah, ini dia bersakut pak mengenai tauhid. Sebab itulah ibu bapa, anak kita, anak murid kita, anak kita dan orang kita di pun kita kena awal-awal kena tekan ni. Karena kalau benda ni belok, dia belok habis hak lain. Umi kan ni. Sebab orang wak bina tu dia penting sangat, dia asah ke lah. Kalau wak bina berlapis-lapis, dia penting nak asah tu. Tengok molek koma masuk molek kedok, dia tengok situ. Sebab apa? Kalau sini tak molek, nak utuh, nak sengit, nak deruk. Itu bahagian yang kedua, kita panggil tauhid uluhiyah ataupun tauhid ibadat. Satu lagi tauhid, ulama kata dalam bahagian tauhid yang ada 3 tu, ya kita kena mentauhidkan Allah Ta'ala juga dari segi asma wa sifat. Ni pun dia juga. Kadang-kadang kita semua kita tikak dah kata orang yang menjadikan alam ini Allah, jadikan kita pun Allah, terlebih alam ini Allah. Beri rezeki Allah. Pada potong rezeki pun Allah, dok kamduk umur orang tu putuk. Semua Allah kita. Lepas tu kita pula sembah Allah Ta'ala semaya bukan ikhlas kerana Allah Ta'ala, buat ibadat semua Allah Ta'ala, tak minta lain pada Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau saja kami semua dan kepada Engkau saja kami minta pertolongan. Tapi asma wa sifat tu kita kena tauhid juga. Asma ni kita kena yakin bahawa 99 nama Allah Ta'ala sebelah Quran itu ialah nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak yakin. Dan sifat Allah Ta'ala lebih-lebih lagi sifat kepada nama tu. Alhamdulillah sifat kepada nama Al-Qadir. Misalnya kita kata nama Tuhan Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Alim. Itu nama. Maksud pada nama tu apa dia? Al-Alim, yang maha mengetahui. Tahu sungguh. Yang tahu sungguh. Nama Al-Alim, isi dia tahu sungguh.
Maka di sini kita kena mentauhid kata yang tahu sungguh Allah. Tak ada yang lain pada Allah tahu sungguh sebab Allah. Tak boleh kita nak etika kata yang tahu sungguh ni Allah pun tahu sungguh, ada makhluk lain tahu sungguh, tak boleh. Tu. 99 nama mengandungi dalam tu 99 sifat. Alim sungguh. Alim Allah Ta'ala bukan alim tahu dengan melalui bacaan antara 5 perkara ni dak. Bukan kata tahu dengan sebab ia dengar. Tahu kata ada orang bunyi suara dok kecek, bukan. Tahu kata benda tu ada kerana kita nampak melalui mata. Tahu kata benda ni ada gagal dalam kita kenyak masing. Tahu kata ada sakar kerana kita kenyak mani. Allah Ta'ala tidak perlu pada tu. Allah Ta'ala tak tahu kata lek belakang ni ada kursi kerana ia gagal. Tak. Jadi tahu Allah Ta'ala tak tupai kepada pacandera yang 5. Al-hawasul khams. Tak. Allah Ta'ala tahu. Sebab tu ia tahu belakang. Lek belakang bukit ni ada berapa, dalam bukit ada berapa, batu semua mana, tinggi mana. Hatta pasir di laut yang tak ada siapa boleh nak bila. Allah Ta'ala tahu kata pasir ada apa toko, ada halus bersama tu. Itu panggil Al-Alim. Tahu habis makhluk-makhluk dia, gapo dia. Dalam perut tu ada penamu, otak dia ada penamu, dia niat berapa dia, apa Allah Ta'ala tahu. Kalau kita bertauhid dengan semak wasifat sungguh ni, jan kita, jan. Aku nak tak boleh nak tahu belaka. Nak nusuk tak boleh lah. Kita ada apa? Terjadi gaib Tuhan situ gaib. Jadi hilang kata Allah Ta'ala tahu tu bila kita duk sore. Tak tahu kata Allah Al-Alim. Kalau orang mengaji nahwu dia tahu kata ini sifat mubalaghah, paling tahu. Maha mengetahui. Maha tu bahasa Sanskrit. Maha besar, maha tahu, maha. Mana paling tahu. Al-muhit bi kulli syai', tahu cara layak tahu habis. Tak boleh nak tusuk sekabuk. Tak ada tempat nak menusuk. Jadi kita kena yakin tu 99 nama dan sekaligus 99 sifat yang duk mengandungi kepada nama tu. Kalau Al-Qadir, kuasa. Al-Alim, As-Sami', Al-Basir, nampak, dengar. Sebab tu kalau benda ni jerak masuk dalam hati kita cukup. Tak kena pakaian dah. Di sekolah tak kena pakai kru pupuk krong, 5 pupuk krong, tak akan dah. Kalau kita isi pada anak murid kita masuk benda ni. Buat nak buat Allah. Sore pun Allah, tak ada pun apa ada pun Allah. Jadi bila kita hubung tali tu dengan Allah Ta'ala, tapi sebab kata benda ni mudah kita sebut, mudah kita ucap, mudah kita kecek, mudah kita mengajar, tapi payah nak tahakkuk ada dalam hati kita. Bukan kata orang lain, orang yang kecek pun payah juga. Payah. Lebih lagi kalau kita luar maksiat tu orang ni, kita lah bukan orang nak. Kita waktu kita buat maksiat tu, lebih belakang orang tu, seolah kita tu mengkufurkan hak nasan. Seolah kita tu tak berimeh kata Tuhan Alim tu. Apa kita berani buat? Kita tak berimeh kata Tuhan tahu tu sebab kita kena duk buat. Nah, seolah-olah. Itu kita wajib juga kita kena etika kepada tauhid asma wa sifat. Nah, nama dan sifat Allah Ta'ala. Ini sebagai misal dan 99 nama tu lah. Ambah dia pun tak ingat. Kalau ingat pun budak-budak nasib. Nah, ingat. Tapi pentingnya nama 99 tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Al-Alimul Qadir, As-Sami'ul Basir. Nah. Dan nama-nama ni boleh kita mewak nama kita dengan syarat kita idhafah. Mewak nama kita, nama apa? Al-Alim. Tak boleh buat nama kata harreh. Sebab kita gidat sama dengan Allah Ta'ala. Kita buat kalau lain boleh. Abdul Halim tak apa. Hamba Allah Ta'ala yang lemah lembut boleh. Nanti kita boleh reka tak apa. Kita nak waksa tak boleh.
Walaupun kita kena nama tu, masya Allah nama molek, tapi kita kena idafah. Nah, itulah saja. Tadi dah makin tangan, aku tak ingat tu habis pukul berapa. Boleh habis masa dah mewak gitu tadi. Jadi itulah pada hari ini kita mari kena kata tauhid ada 3, ulama bagi 3. Satu tauhid rububiyah. Makna dia kita mengasalkan Allah Ta'ala. Lebih kata Allah Ta'ala yang buat makhluk ni, yang cara makhluk ni, yang tadbir makhluk ni. Tadbir walahan, tadbir tu, dia cara tu lah. Wi makan, wi minum, wi apa apa kalau ada makhluk halus banyak mana duk ala batu hitam na, semua tu dapat rezeki daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cara abilici. Dule tua teng, tak ada kata tinggal ada. Itu kita kena yakin satu tauhid uluhiyah rububiyah, dan yang kedua tauhid uluhiyah ataupun tauhid ibadat. Lazim daripada kita saat itu yakin kata Allah Ta'ala paling kuasa yang buat ni, maka patutlah kita kena sembah hanya Allah Ta'ala juga. Nah, lepas tu kita yang ketiga tauhid al-asma' wal sifat, kena mentauhidkan Allah Ta'ala di sudut nama dan di sudut sifat. Tu. Jadi itulah bahagian tauhid yang 3 kita mensakar pada hari ini, insya-Allah pada minggu depan ni, kali-kali depan kita akan cuba tengok dalam tajuk-tajuk dalam kitab Al-Iman Dr. Muhammad Yasin ni. Kita akan mula di sini. Itu dia, iaitu dia mulanya daripada mula sekali pada mukaddimah. Dia mula sakup paut dengan rukun iman. Dia mari tolok kupah rukun iman yang perkara mula daripada beriman kepada Allah, kepada Rasul, hingga sampai kepada beriman kepada hari kiamat. Seolah-olah kita ni semua ni mari duduk syarah rukun iman yang perkara. Tu ya. Syarah dalam bentuk ada ngadali cukup rukun iman yang perkara semua ni. Jadi kita insya-Allah lah. Kalau Allah Ta'ala beri umur kita panjang lagi, kita akan cuba ikutilah secara kasar-kasar mengenai kupasan Dr. Muhammad Yasin tentang rukun iman dan perkara ni. Jadi itulah saja untuk hari ini, sekalian dulu. Silap salah lebih. Itu memang sifat kita manusia dah. Kita yakin bahawa kita segala kekurangan itu hak sifat kita, dan kesempurnaan itu adalah hak Allah SWT. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.